Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Jadi saya rasa saya akan mulakan uh, kelas kelas kita pada tengah hari inilah. Okey. Sebab kalau nak tunggu semua pun tak tahu berapa ramai yang akan masuk. Jadi mana yang ada ni saya mulakanlah kelas. Okay, dan untuk kelas pada tengah hari ini saya akan membuat beberapa tutorial, lebih kurang dalam 2 atau 3 tutorial lah, 2 atau 3 tutorial yang melibatkan pengaturcaraan. Ya. Paling kurang saya akan buat tutorial untuk digital output dan digital input dan digital output. Ya. Dan kalau nak kata berkesempatan, nanti saya akan kongsikanlah lebih banyak tutorial untuk kamu ikuti lepas ni, ya. Dan kalau kepada murid yang tak dapat menyertai kelas ni pun saya akan kongsikan rakaman video untuk kelas ni. Ya. Okey. Jadi untuk hari ni, ya, untuk tutorial pertama saya akan kongsikan tutorial lampu isyarat. Ya. Kalau siapa yang minggu lepas yang pernah yang mengikuti kelas, ya, yang mengikuti kelas minggu lepas, saya telah buat tutorial, sempat saya buat satu tutorial iaitu tutorial blink, ya, tutorial blink. Dan kali ini saya ingin tunjukkan tutorial lampu isyarat lah. Okay, kalau yang tutorial blink tu, sekejap kalau yang tutorial blink ataupun berkelip, lampu berkelip, dia hanya menggunakan satu LED. Tapi yang kali ini kita akan gunakan 3, ya. Okey. Terlebih dahulu kita tengok sedikit beberapa input, ya, bagaimana untuk buat lampu isyarat ni. Okey. Lampu isyarat ni kita kategorikan dalam output digital. Okey, sebabnya dia hanya menggunakan LED. Okey, LED tu seperti yang kita maklum adalah peranti output. Okey. Dan kita gunakan LED ni sebagai output digital. Okey, menyala dan padamkan LED yang bersambung dengan beberapa pin digital Arduino. Okey. Okey, kat sini mungkin kita akan gunakan pin 11, 12 dan 13 lah. Okey. Dia dalam mode active high. Okey. Apa dia active high tu? Okey, active high ni LED akan menyala apabila menerima isyarat high ataupun signal high daripada papan Arduino. Ya. Okey. Sini saya nyatakan bila LED menerima signal high, okey, LED akan menyala. Okay, dan kita akan menggunakan delay. Ya, delay ni adalah tetapan masa. Okey, untuk mengawal tetapan masa. Okey, kat sini inilah daripada papan litar mikropengawal. Okey, dia menghantar signal high dan low. Okey, dan ada 3 pin yang terlibat di sini sebab kita menggunakan 3 LED. Okey, ini adalah litar skematik dia. Litar skematik dia tak perlulah saya nak lukis. Okey, cumanya yang digambarkan di sini, okey, ini adalah pin 11. Okay, pin 11 bersambung kepada perintang 220 ohm. Okey, perintang 220 ohm sambung kepada kaki anode, okey, dan kaki kathod ke kaki ground, ke pin ground.
Okay, dan seterusnya ni pin 12 dan ni pin 13. Okay. Okay, ini sambungan komponen dia. Ya, sambungan komponen dia. Ya. Okay. Algoritma program tetapan. Okay, tetapan dia ataupun kita panggil macam jujukan lah. Ya, jujukan ni maknanya kita nak dia mengikut arahan macam mana. Mengikut tertib lah. Okay. Ini tetapkan pin 13 pada papan Arduino sebagai output. Okay. Tetapkan pin 12 sebagai pada papan Arduino sebagai output dan tetapkan pin 11 pada papan Arduino sebagai output. Okay, ini tadi tetapan dia. Okay, tetapan dia adalah pada void setup. Ya. Okay, ini untuk pengulangan dia pada void loop. Okay, nyatakan LED pin 13. Okay, padamkan LED pin 12 dan 11. Tunggu satu saat. Nyalakan ya. Nyalakan LED pin 12. Padamkan LED pin 13 dan 11. Tunggu satu saat. Okay, nyalakan LED pin 11. Okay, dan ulang semula tanpa henti. Ini dia berterusan. Okay, ini dia punya bahasa dia. Okay, ini paparan dalam Arduino IDE. Okay, apa yang saya akan tunjukkan sebentar nanti adalah dalam website Tinkercad. Ya, macam yang minggu lepas saya dah tunjukkan kepada kamu. Okay, dan dalam website Tinkercad tu dia punya tetapan dia lebih kurang macam ni lah. Ya. Tetapi dia tak adalah warna hijau apa semua ni. Ya. Okay. Okay, kat sini yang ni lah yang dia buat algoritma tetapan dia. Okay. Dan ni algoritma pengulangan dia. Ya, ini cerita dia lah. Okay, ini dia beritahu pin 13 sebagai output, pin 12 sebagai output, pin 11 sebagai output. Okay, dan yang ini dia beritahu cerita dia apa yang dia nak buat. Okay, kita tengok seterusnya kepada saya nak tunjukkan kepada kamu tutorial. Okay, ni kalau yang masih ingat lagi pada minggu lepas, ini paparan pada apa ni dipanggil Tinkercad ya. Okay, paparan dia yang paparan ni tak perlulah saya terangkan. Okay, yang pertama mula-mula kita tarik papan Arduino ni. Okay, dan seterusnya kita tarik breadboard. Breadboard. Okay, breadboard ataupun papan reka. Ya. Okay. Lepas tu apa yang kita perlukan adalah LED. Okay, kalau kita nak buat traffic light kita perlukan 3 LED. Ya, 3 LED. 1, 2 dan 3. Okey, okey, dan perintah pun kita perlukan 3. Oh sorry, ni LED saya letak kat sini dah sebab senang sikit. Okey, perintah pun saya letak 3. Tapi saya tak ubah lagi nilai perintah dan LED ni. Okey. Okey, sebab apa saya letak kat sini? Kamu tengok, ini adalah kaki anod ya. Okey, perintah saya eloknya pada kaki anod dah. Ya. Okey, untuk LED ni saya buat warna merah. Okey, yang ni saya tukar dia warna kuning. Okey, sebab nak ikut macam traffic light kan. Okey, dan yang ini saya tukar dia warna hijau. Okey, dan seperti yang saya dah beritahu sebelum ni, untuk perintah biasanya kita akan gunakan 220 ohm. 220. Okey, pastikan kita tukar ni. Yang dia jadi 220 kilo ohm. 220 atau 330 ya. Okey, jadi
selesai satu ni. Okay, sekarang kita sambungkan kaki apa ni, ground dulu. Okay, ground. Ground saya buat warna hitam. Okay, ini groundnya. Okay, ground adalah kaki negatif. Okay, selesai kaki ground. Okay, seterusnya kita sambung dengan apa ni? Untuk kaki pin. Okay, kita nak guna pin 11, 12 dan 13. Ya. Okay, kita kena satu pin. Okay, 11 dulu. Okay, sebelah ni kita tukar. Kita tukar ikut warna apa ni, warna LED ni lah. Okay, ini bukannya wajib. Warna-warna ni dia bukannya wajib, tetapi memudahkan untuk kamu apa ni, macam mengesankan ataupun kita nak detect lah, senang sikit. Dan untuk kekemasan lah sebenarnya. Okay. Boleh je nak buat warna semua sama, tapi pulang lah pada kamu. Saya suka ikut ni lah. Macam nampak tersusun kemas sikit. Okay, 11, 12, 13. Okay, hijau. Okay, jadi dah siap sambungan. Dah siap sambungan. Kita pergi ke coding. Okay, coding macam biasalah. Okay. Untuk kamu saya akan ajar coding apa ni, teks lah dulu. Ya, teks dulu. Okay, kalau macam ni teks ni dia dah ada dah. Kalau kamu tengok dia dah ada yang asal-asal. Pin mode 13 output. Okay, digital 13 high. Okay, yang ni kalau kamu ingat yang apa ni, blink, berkelip minggu lepas. Kalau kita gunakan yang ni pun, kamu akan tengok pin 13 dia akan berkelip. Okey, saya tunjuk contoh ya. Okey. Okey, kamu boleh tengok. Nampak? Kamu tengok pin 13 saja yang menyala. Tapi pin 12 dan 11 dia tak menyala lagi. Ni bukannya salah dia tak salah. Okey. Tapi kita boleh tambah lagi. Okey, sekarang ni kita nak tambah ke 33. Okey, ataupun saya nak tunjuk kamu step by step dulu. Okey, saya tambah satu dulu. Saya nak tambah untuk pin 12 dulu. Okey, tambah pin mode. Okay. 12 output. Okey. Okay, yang ni. Okay, sekarang ni bila kita buat apa ni, pin 13 menyala, pin 12 kita buat padam dulu. Digital right. Plus low. Okay. Okay, macam ni. Ni saya selang sikit lah biar nak bagi nampak. Okay, macam ni. Okay, yang ni bila yang ni pin 13 menyala, pin 12 padam. Kat sini kita nak buat pin 13 padam, pin 12 pula menyala. Okay. Digital. Right. 12. Okay, kita tengok apa yang akan berlaku. Apa? Padam pula satu ni. Okey, tengok apa yang akan berlaku ni.
Okey, dapat perhatikan LED hijau dengan kuning ya, dia berselang-seli berkelip. Tetapi yang warna merah ni belum lagi. Sebab apa? Sebab warna merah ni dia pada pin 11. Okey, jadi kita perlu tambah satu lagi. Ya. Okey. Pin mode 11 output. Okey, yang ni pun kita kena tambah satu lagi. Kita right 11 low juga. Yang ni pun kita perlu tambah satu lagi. Digital right 11 low. Okey, kalau kamu tengok yang ni baru ada dua. Dalam dua keadaan ini, sini pin 13 menyala. Okey, yang ni pin 12 menyala, tapi kita tak ada untuk pin 11 menyala. Okey, macam mana nak buat? Okey, kita boleh enter, kita boleh type semula apa yang ada sini, ulang balik, ataupun kita boleh copy. Okey, saya tekan copy dan saya paste. Ni saya nak cepat ya. Okey, nampak? Saya paste. Okey, tapi kamu kena ingat yang ni saya paste sama dengan ni. Maksudnya kat sini pun pin 12 dia menyala. Okey, jadi saya kena tukar. Saya kena tukar. Low. Bila dah tukar, tengok. Okey, dia dah berkelip. Ya. Okey, jadi dah selesai kita punya satu tutorial. Okey, untuk yang ini kamu boleh ubah boleh ubah pada masa ni lah, delay ni. Maknanya kalau kamu nak cepat, lagi cepat, maksudnya kamu kena kecilkan nilai dia. Okey, ingat 1000 milisaat bersamaan dengan 1 saat. Okey. Kalau kamu nak buat masa dia lama lagi, jadi kamu kena buat tambah masa lah. Ya. Okey. Okey, seterusnya saya nak pergi kepada tutorial yang melibatkan input digital dan output digital. Okay, dia ada format if else macam ni. Okay, yang ni format saya nak ni kawalan masa. Kawalan masa. Kawalan masa ni dia macam dia agak sukar sikit. Okay, kita tengok dulu pengenalan dia. Okay, dia ada input analog, output digital. Ikut saya nak pakai input digital, output digital. Tapi ni kita buat macam nampak kelainan sikit lah. Okay. Untuk input analog kita menggunakan potentiometer ataupun pelintang boleh laras. Okay, dia ada serial communication untuk memantau komunikasi antara papan mikropengawal dengan komputer. Okay. Nilai analog akan disimpan sebagai nilai delay untuk kawalan masa. Okay, untuk kawalan kadar di mana LED sedia ada pada pin 13 untuk blink. Okay, kita tengok sana. Okay, ini secara ringkas lah blok. Okay. Input dia, peranti input adalah potentiometer. Okay, dia menyampaikan input analog kepada papan mikropengawal. Okay, papan litar mikropengawal. Okay, yang akan memberikan arahan kepada
peranti output. Okay. Ini litas skematik dia. Okay, ini bahagian output. Okay, yang ni bahagian input. Okay, biasanya bahagian input ni kita gunakan perintah 10 kilo ohm. Ya. 10 kilo ohm. Berbeza dengan kalau untuk output biasanya kita gunakan 220 ohm dan 330 ohm. Tapi untuk input kita gunakan perintah 10 kilo ohm. Ya. Ini sambungan komponen dia. Ya. Okey. Nah, ini dia punya void setup. Okey. Algoritma program tetapan dia. Okay, tetapkan nilai awal variable sensor. Okay, mana kita tetapkan variable sensor bersamaan dengan nilai kosong. Okay, nilai kosong sebagai global variable. Global variable ni maknanya dia umum lah. Okay, tetapkan pin 13 pada papan Arduino sebagai output. Okay, ni untuk dia punya kerja dia, void loop dia ataupun kita panggil algoritma program ulangan dia. Tetapkan nilai variable sensor bersamaan dengan bacaan input analog daripada potentiometer. Pin analog A0 menyalakan LED pada pin 13. Tetapkan waktu delay bersamaan dengan bacaan dari potentiometer pada pin A0. Padamkan LED pada pin 13. Tetapkan waktu delay bersamaan dengan bacaan dari potentiometer pada pin A0 dan diulang-ulang ya. Okey. Jadi kita tengok dia punya cerita dia pada ni. Okey, ini adalah tetapan nilai awal variable pada global variable atas pada void setup lah. Kenapa kita tak buat kat void setup ni? Okey, biasanya yang untuk tetapan nilai awal ni kita buat atas pada void setup ya. Okey. Dan yang ni macam biasa, tetapan pada void setup kita tetapkan pin 13 sebagai output. Okay, yang ni okey, dan sini kita tetapkan variable sensor. Okey. Okey, sensor bersamaan dengan bacaan analog. Okey, analog input ni lah. Okey. Ini kerja dia. Okey. Okey, jadi kita akan rujuk pada tutorial ni. Saya akan tunjukkan tutorial dalam apa ni. Okey. Jadi kita dah nampak ni macam mana. Okey, mula kita ambil potentiometer. Ni dia potentiometer. Okey, potentiometer ni dia ada 3 kaki. Okey, kita letak. Okey. Okey, tu. Okey, yang pertama. Yang kedua. Kita ambil okey. Potentiometer ni sekejap buat 10. Okey, potentiometer ni 10 kilo ohm lah. Alright, seterusnya LED dan perintah tak ada masalah lah. Okey. Sorry. Kita ambil LED. Jadi satu LED dan satu perintah. Okey. Ya. Sorry. Okey. Satu saya nak letak dekat sini lah. Buat sikit ni.
Okey. Saya sambungkan dulu. Okey. Zali, Ya saya. maaf tanya ya. Ha. Potentiometer tu dia ada polariti tak? Polarity 10. Kita pakai yang nilai 10 kilo ohm. Okey. Ha. Kemudian yang 3 kaki tu dia refer yang mana tu? Okey, nanti. Okey. Okey, untuk yang 3 kaki tu, satu kaki untuk ground. Okey. Kaki yang di tengah ni, wiper ni, biasanya kita sambungkan kepada pin. Kaki pin. Okey, dan kaki satu lagi ni kita sambungkan kepada 5 volt. Ya. Sekejap ya. Ini. Maknanya satu ground, Ha. satu bekalan kuasa, Ya. Dan satu kaki pin. Okey. Itu sifat untuk penderia, sensor. Okey. Okay, thank you. Alright. Okey, satu pin. Okey, yang ni pin. Ya. Sebab warna kuning nanti. Saya guna. Okey, kuning baru ni sikit. Ya. Okey. Okey, itu untuk sambungan potentiometer. Ya. Okey, untuk sambungan LED sama juga macam tadi ya. Okey. Kita sambungkan satu kaki ni ke pin, contoh kita ambil pin 13. Okey, untuk mengelakkan dia keliru, kita tukarlah warna hijau. Dan LED ni pun kita tukarlah warna hijau. Okey. Okey. Jadi kita tengok sambungan dia. Okey. Untuk potentiometer tak masalah. Okey, LED. Okey, dan kita boleh teruskan kepada apa ni? Untuk coding lah. Coding dia simple je. Okey. Kita nampak coding dia. Okey. 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 Kita beritahu nilai dia sama dengan kosong. Okey. Okey, kalau kat sini ni yang saya gunakan yang tadi, kita boleh buang yang tak berkenaan. Okey. Ini saya nak cepatkan. Cumanya okey, yang bahagian sini lah. Okey, bahagian sini. Okey. Okey, sensor sama dengan kita pakai analog bit kosong. Okey, saya ada buat silap sikit lah kat sini. Saya terlupa sebab saya guna apa ni, sensor. Okey, saya akan adjust lepas ni. Digital right. Okey. Delay. Sensor.
Okey. Okey. Tengok kat sini. Yang ni saya sepatutnya guna A0 sampai A5. Saya terlupa yang saya gunakan kat sini. Okey. Sepatutnya saya tukar ke sini. Okey. Okey, tengok. Ya. Okey, LED ni dia berkelip. Okey, kalau saya naikkan apa ni? Okey. Bila saya naikkan rintangan ni, okay, LED ni dia jadi dia tidak berkelip. Okey, sebab apa? Okay, sebabnya kalau kita guna masa, okay, biasanya masa di sini kita gunakan 1 saat ataupun 1000, 2000. Okay, tapi kat sini masa dia kita guna pada sensor ni. Ni. Maknanya kita gunakan apa ni? Masa ni sebagai dia punya sensor. Okey, kalau apa ni? Ini kosong. Kalau nak tengok dia punya jumlah rintangan dia, sekejap ya. Kita boleh tengok serial monitor kat sini. Sorry. Okey, sorry. Okey, kita tengok ni ya. Okay, sekarang ni ya. Kalau kita buat dia di tengah-tengah. Okey. Okey, kita boleh nampak yang lampu ni dia berkelip laju sikit. Ya. Okay. Kalau kita buat dia apa ni? Tinggikan rintangan dia. Okay. Kita kurangkan rintangan dia, lampu ni dia tak berkelip langsung. Ya. Okey. Okey. Ya. Jadi itu dia punya tetapan dia. Okey. LED ni dia menyala pada pin 13 yang memberi signal high tadi. Okey. Tetapan waktu delay dia bersama dengan bacaan pada potentiometer lah. Ya, maknanya potentiometer tu bila kita pulas ya, jadi ni. Okey, ini untuk mengawal kecerahan. Kita nak mengawal kecerahan pula. Okey, sama je. Okey, kalau tadi kita nak mengawal apa ni? Masa. Ya, masa. Sekarang ni kita nak kawal kecerahan LED tu. Jadi maknanya kita boleh kawal masa dia, kita nak cepat ke, kita nak perlahan ke dia punya berkelip. Okay, sekarang kita nak mengawal kecerahan. Okay, dia sama juga, dia input analog, okay, dan dia menggunakan PWM. Okay, PWM ni maksudnya LED tu dia kalau sebelum ni kita jadikan dia sebagai digital output, tapi kita akan jadikan dia sebagai analog lah. Okay. Nilai analog adalah nilai 0 sehingga 1023. Ya. Nilai dia 0 sehingga 1023. 1023 ni dia bukan volt, dia bukan ampere, tapi dia nilai. Okay, nilai analog dia lah. Okay. Nilai yang pada ni input. Kalau untuk PWM, okay, yang output ni adalah antara 0 sehingga 255. Okay, nanti kalau berkesempatan saya terangkanlah sedikit macam mana nilai-nilai ni. Okay, kalau saya terang ni memang tak cukup masa. Okay, ni pun sama macam tadi. Okay, ni secara ringkas apa dia PWM? Pulse Width Modulation. PWM ni adalah denyut. Ya, denyut. Satu cara untuk mendapatkan keputusan seperti analog. Ya. Seperti analog, okay, tetapi dengan cara digital. Contohnya mengawal kecerahan cahaya, mengawal kekuatan bunyi, laju motor dan sebagainya. Okay, biasanya PWM ni 0 sampai 255. Kalau kamu letak 300 pun dia hanya nilai ni je lah.
Ya, dia baca nilai 255 ni. Dalam kes tutorial ni, okay, LED akan aktif high. Maknanya dia menyala pada nilai 255 lah. Okay. Nilai PWM kosong memadamkan LED. Okay. Kalau 255 dia akan menghasilkan nyalaan paling terang. Ya, maksimum. Kalau 127 separuh lah. Ya. Okey. Ini dia punya graf dia. Graf denyut dia. PWM dia. Okay, kalau tengok kosong, okey. Kosong dia. Kalau 25%, okey, dia tengok dia punya jarak dia tak sama. Kalau 50%, okey, jarak dia sama. Kalau 75%, dia macam 25% ni lah. Okey, kalau 100% ataupun nilai 255 macam ni. Ya. Okey. Litar skematik, okey, kita pakai yang litar yang sama. Okey. Okey, dia punya tetapan dia pun sama. Cuma kita ada tambah ni lah. Tetapan nilai awal variable bright bersama dengan nilai kosong. Okey, sebagai global variable. Kalau tadi variable sensor sebagai kosong, sebagai global variable. Okey, kita pin 5 pada papan Arduino sebagai output. Okay, sebab apa kita guna pin 5? Okey, nanti untuk PWM ni dia hanya ada beberapa pin saja yang boleh digunakan. Ya. Okey, untuk loop, void loop ataupun program ulangan macam inilah. Okey. Tetapan nilai variable sensor bersamaan dengan bacaan input. Okey. Nilai variable bright bersama dengan operator mapping. Okey, ni lah. Okey, untuk kamu punya bacaan kemudian ni nanti, ya. Okey, kalau kamu tengok dia punya pengatur keadaan dia ringkas je. Ya. Okey. Nanti kejap pula. Okey, dia punya cerita dia macam ni, ya. Okey, yang ini yang tadi saya kata tetapan nilai awal. Okey. Untuk sensor global variable dia sama dengan kosong. Okey. Bright dia sama dengan kosong. Yang bright dia maknanya kecerahan dia lah. Okay. Ni kita gunakan pin mode, kaki pin 5 untuk output. Okay. Dan untuk analog tu sama. Okay, macam ni dia beritahu byte sama dengan map sensor. Okay, tetapkan nilai variable bright bersamaan dengan operator mapping. Ya, map ni bukannya peta yang biasa. Ni adalah singkatan untuk ni lah. Okay. Bersamaan dengan operator mapping untuk membuat nisbah daripada 0 hingga 1023 bersamaan dengan 0 sama dengan 0 sehingga 255 nilai PWM. Okey, kalau ini adalah nilai untuk input analog. Okey, dan ini adalah ini adalah nilai untuk digital, PWM. Okay. Beri pulse nilai PWM pada pin 5. Okay. Papan Arduino mengikut nilai variable bright. Okay. Mengikut. Inilah nilaian ni. Okay. Kita dah tak payah tukar apa kecuali pin tadi. Okay. Kalau dalam tadi dia nyatakan dia guna pin 5. Okey, sebab apa? Okey. Untuk PWM, ya, saya dah terangkan pada minggu lepas dia ada tambah macam ulat ni untuk pin 3, 5, 6, 9, 10 dan 11. Okey. Pin-pin ini saja yang boleh. Okey. Sama ada pin 3, 5, 6, 9, 10 dan 11. Yang lain tak boleh. Ya. Okey. Jadi kita nak buat dia punya coding dia. Kita nampak. Okey. Kita tambah satu initial bright. Okey. Dan ketika ada pin 5 output. Okey, sensor ni sama.
Okay, yang digital ni okay, kita buang lah. Kita tak guna digital lah. Okay, kita guna bright. Okay, sama dengan matte. Okay. Dalam kurungan sensor dan kosong sehingga 1023 dan kosong 225. Okey. Analog. Okey, jadi okey, selesai. Kita boleh. Okey. Tengok. Sini rintangan paling tinggi ya. Okey, kalau kita kurangkan rintangan, okey. Ni rintangan paling rendah, LED menyala pada apa ni? Kecerahan yang maksimum. Okey, kalau kita naikkan rintangan, kamu boleh lihat LED semakin malap dan terpadam. Okey, bila terpadam ni rintangan maksimum. Ya. Okey. Ini. Okey. Jadi itu saja perkongsian saya. Ada 3 tutorial pada hari ini. Ya. Okey, jadi selesai ya tajuk untuk elektronik. InsyaAllah minggu hadapan kita akan masuk ke tajuk barulah.